أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Maksudnya, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, dan mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini menceritakan berita gembira yang benar yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan tentang neraka dan ayat yang terdahulu. Beginilah kelaziman Al-Quranul Karim, disebut secara berpasangan. Selepas disebut iman, disebut kufur. Selepas sebut kufur, sebut iman. Disebut baik, sebut jahat. Sebut jahat, sebut baik. Sebut dosa, sebut pahala, pahala dosa. Itu kelaziman Al-Quranul Karim. Untuk menjadi batas sempadan kepada kita dalam amalan, perkara wajib dan tidak, halal dan haram, seterusnya penentuan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca dan ayat yang sebelum ini, Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka yang kafir, yang engkar, yang melawan Allah Ta'ala, melawan kalamnya Al-Quranul Karim, kitab-kitabnya, melawan Rasulnya yang dilantik, melawan mereka yang menyampaikan Quran, menyampaikan ajaran Rasul. Allah Ta'ala memberi amaran menjadi umpan api neraka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi berita gembira pula kepada mereka yang beriman, yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, janji-janji Allah, janji Rasulnya, benarnya Islam dan salahnya yang lain daripada Islam. Lalu dia mengerjakan amal dalam kehidupan dia mengikut ajaran Islam. Kepada mereka ini Allah menjanjikan syurga-syurga. Syurga-syurga ialah kebun-kebun, tempat kediaman yang disediakan di dalamnya segala kemudahan yang indah, yang cantik, yang tidak terhingga. Bukan saja tempat tinggal, termasuk pasangan, termasuklah makanan dan minuman. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang belum dilihat oleh mata, yang tak selintah, yang tak didengar oleh telinga, yang tak dapat dilintah oleh hati manusia. Kita khayal macam mana pun, syurga lebih daripada itu lagi.
Namun Allah Ta'ala menceritakan untuk memberi gambaran yang kita nampak. Nikmat itu, hakikat nikmat itu lebih daripada apa yang kita nampak. Di dalam syurga itulah jannatun, syurga-syurga yang banyak. Bukan satu syurga, banyak syurganya, macam-macam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Sungai dalam syurga ni tidak ada parit, tidak ada air tanah yang dalam macam sungai di atas muka bumi ni ada parit dia dalam. Dia tidak sungai atas tanah. Disediakan tebing-tebing daripada mutiara-mutiara yang indah, permata-permata yang cantik. Disebut dalam hadis mengalir daripada gunung bukit meski bauan yang harum. Sungai, macam-macam sungai. Sungai air biasa, sungai air buah-buahan, disebut arok. Arok ni air buahan lah, tapi dalam syurga air buahan yang tak mabuk. Madu yang tidak ada sengat, tak ada lilinnya. Itulah nikmat dalam syurga. Di dalamnya pula ada buah-buahan yang banyak. Makan dalam syurga bukan lagi untuk mengenyangkan, kerana tak ada lapar dalam syurga. Bukan untuk mendahagakan, tak ada dahaga dalam syurga. Semuanya dengan nikmat. Maka disediakan di dalamnya buah-buahan yang banyak, macam-macam jenis buahan. Di antaranya buah-buahan yang ada di atas dunia ini, kullama rizqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Tiap-tiap kali dihidangkan kepada mereka dengan satu-satu buahan sebagai rezeki untuk dimakan, mereka berkata, pernah kami tengok buah ni di atas dunia dulu. Buah anggur, buah delima, buah pisang. Kami tengok buah ni juga atas dunia dulu. Buah yang sama. Wa utubihi mutasyabiha, dibawa dengan rupa yang sama, tetapi rasanya tidak sama. Rasanya luar biasa, lain daripada apa yang ada di atas dunia ini. Nikmat yang tidak terhingga. Itu adalah gambaran nikmat syurga yang wajib kita beriman, yang wajib kita kena percaya. Kita kena percaya. Walahum azwajum mutahharah, dan bagi mereka isteri-isteri dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Yang lelakinya isteri-isteri dan anak-anak bidadari yang bersih. Bersih daripada haid dan nifas. Tak ada haid, tak ada nifas. Tak ada kotoran, tak ada rohok, tak ada air liur yang mengotorkan. Tak ada bau yang busuk. Juga lelaki-lelaki dalam syurga, pasangan pada perempuannya sama sahaja, dalam keadaan yang bersih, suci. Tak ada kencing berok, tak ada jamban dalam syurga lagi. Makanan mengeluarkan peluh-peluh yang harum baunya. Allah Ta'ala buat begitu. Ini janji Allah yang disebut dalam Quran, yang wajib kita kena percaya. Dan Allah Ta'ala buktikan perkara yang disebut dalam Quran itu adalah benar. Di antaranya ialah kisah Fir'aun yang disebut tadi, kisah Namrud, kisah Samud. Orang Arab yang mula menerima Quran tak tahu hari ini ada sungguh. Dikesan oleh penggali-penggali sejarah. Semua kisah ni benar. Termasuklah juga tentang kejadian langit, bulan, bintang, matahari, cakrawala di langit. Disebut dalam Quran. Hari ini ada macam-macam alat. Mereka menggunakan alat-alat yang hebat menyaksikan peredaran matahari, bulan, bintang, awan dan lain-lain. Betul sebagaimana Quran mengatakan. Betul. Halal dan haram. Yang halal manfaat, jangan melampaui batas. Yang haram mendatangkan mudarat.
Benda yang haram mendatangkan mudarat. Mesti. Ini benarnya Al-Quranul Karim. Kalau perkara yang diceritakan dengan hak dunia ni benar, betul, tak ada bohong sikit pun. Rasul yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan Quran, Rasul yang benar. Sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, semua Rasul-Rasul ni wajib bersifat dengan benar, amanah, menyampaikan, tak menyembunyikan, cerdik, tak ada bodoh pada Rasul ni. Ini manusia pilihan Allah Ta'ala. Maka semua yang Quran cerita kita kena percaya. Kalau ada cerita lain, kita kena tolak. Ada orang tu nak fikir dengan akal dia. Kalau capai dengan akal dia, baru dia percaya. Kalau tak capai dengan akal dia, tak percaya. Seolah-olah dia tahu belaka. Benda yang ada dalam akal dia betul. Semua ada dalam akal dia belaka. Kena faham. Kita pergi Kuala Lumpur, tahu semua jalan Kuala Lumpur? Tak tahu. Ada jalan kita tahu, jalan kita tak tahu. Jangan jalan orang kita tahu saja betul. Jalan orang kita tak tahu, orang royak pelawakmu ni. Jalan sendiri, jawab dia sesat. Kalau kita tahu, ikut jalan yang kita tahu. Kita tak tahu, ikut jalan orang yang tahu, beritahu kepada kita. Jangan jalan yang kita tak tahu, orang beritahu kita bohong. Jalan sendiri, Allah. Jalan sendiri. Jawab dia sesat. Petunjuk Quran mesti benar. Petunjuk yang Nabi SAW beritahu mesti benar. Ulama-ulama yang meriwayatkan Quran dan hadis dengan tepat mesti benar. Kecuali ulama tu nak tipu daripada Quran tu daripada hadis. Itu cerita lain. Kalau hakikat yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis mesti benar. Kita kena percaya. Termasuklah cerita syurga, cerita neraka yang belum pernah kita tengok. Tak pernah tengok lagi. Ini cerita benar. Kalau sahabat cerita New York ada, percaya sangat. Sahabat cerita England ada, meruk percaya. England lagi percaya kuat. Sebab orang putih pun takluk kita, percaya sangatlah. Tapi bila Quran cerita tak apa nak percaya, ni berat. Quran ni daripada Allah, daripada Rasul. Kita kena percaya sungguh-sungguh. Termasuklah kisah syurga. Tuhan sebut, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lama dalam syurga itu. Kekal dengan makna tidak ada mati lagi. Tak ada mati, tak ada sakit, tak ada lelah, tak ada penat dalam syurga. Dan Allah menjanjikan tak hilang lagi nikmat itu. Bukan atas dunia lagi. Ini janji yang dimeteraikan oleh Allah. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin janji sekali-kali. Wallahu a'lam.